Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan Selamat Pagi Malaysia. Tetamu kita pada hari ini yang seterusnya adalah tetamu yang kita nak rungkaikan tentang konsep Madani ini melalui buku ataupun kota buku. Jadi hari ini saya sangat berbesar hati bersama dengan Encik Muhammad Khairi Ngadirun, iaitu ahli Lembaga Pengarah Perbadanan Kota Buku, dan juga kita ada Puan Adibah Omar, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kota Buku. Alhamdulillah, Kota Buku, orang kata kalau kita nak explore ataupun kita nak pergi merantau ke dunia ini, kalau tak mampu dari segi wang ringgit, kita membaca. Kerana apabila kita membaca, kita mula meneroka ke dunia, bukan sahaja dunia bumi ini, malah seantero apa sahaja, tidak pernah ada batasannya apabila kita membaca. Itu kehebatan apabila kita membaca sebuah buku. Malah kalau anda membaca berpuluh-puluh buku, beribu-ribu buku, lagi hebatlah minda anda meneroka ke dunia ini. Jadi hari ini kita mulakan dahulu dengan Encik K. Bagaimana Encik K melihat konsep Malaysia pada hari ini, konsep Malaysia Madani ini menjadi tunjang kepada pembangunan minda rakyat negara ini? Encik K, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Selamat Pagi Malaysia menyebut kami daripada Perbadanan Kota Buku. Sebenarnya bila kita melihat konsep Madani ini, pertama ia bukan perkara yang baru. Dia dah lama dah. Kalau kita tengok ini pengacara kita ni debater dulu. Selalu pergi ke merujuk kepada Kamus Dewan ni. Betul. Kamus Dewan edisi 4 pun dah ada konsep Madani itu sebenarnya, cerita Madani. Ini bukan perkara yang baru. Cuma dalam masa yang sama sebenarnya bila kita bercerita soal Madani, kita sebelum ni kita tahu bahawa kita ada wawasan 2020, kemakmuran bersama 2030 dan sekarang masyarakat Madani. Yang membezakan ialah kalau kita pergi pada wawasan 2020 contohnya ialah kita kena tengok ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kalau kita tengok kemakmuran bersama adalah kita kena tengok satu buku yang tebal, 400 muka surat. Tapi kalau kita tengok nak tahu konsep Madani, dia dimulakan dengan sebuah buku yang agak kecil, agak mudah dan agak ringkas. Dan saya fikir inilah apa yang dikatakan membangun negara Madani, visi dan kerangka dasar reformasi. Kalau petana apa Madani itu sebenarnya, kalau kita lihat buku ni, sebenarnya saya suka buku. Sebab kami dari Perbadanan Kota Buku, kita boleh rujuk kepada pendahuluannya dan kita akan nampak bahawa Madani ni adalah satu konsep yang kita maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan. Usaha untuk membentuk masyarakat dengan menyemaikan nilai-nilai murni, kekeluargaan, manhaj itu terarah kepada pembinaan masyarakat. Itu maksud Madani yang diungkapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cuma dalam kerangka Madani ini, ringkasan dalam muka surat 37 buku ini, dia mudah aja. Sasarannya soal pemantauan institusi dan juga pemberdayaan. Perkara yang perlu kita lihat dalam aspek ekonomi keuangan, perundangan, institusi, pendidikan, kebudayaan, kemasyarakatan, bandar dan luar bandar. Macam mana nak majukan? Kita kena tengok konsep Madani. Pertama kesejahteraan, kemampanan dulu, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Saya fikir ini kerangka dasar kerajaan yang sangat mudah untuk kita telusi dan untuk kita fahami. Nak rujuk, ada buku. Buku ni bukan saja dari fizikal, tapi juga nanti kita akan ceritakan tentang e-book yang kita ada. Okey, kalau kita boleh tunjukkan ini ya, di muka surat 37, kerangka dasar Madani, bermula daripada visi iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, insan Madani, ihsan, dan seterusnya sasaran dan juga dasar. Jadi buku ini menceritakan tentang konsep Madani ini sendiri, tak tebal pun. Kalau kita sentiasa membaca, rasanya dalam masa sehari sudah pun boleh habis, Cik Khair. Okey, kalau kita lihat juga peranan Kota Buku ini, apakah peranan Kota Buku ini dalam kita membentuk konsep Malaysia Madani ini di bawah agensi KPM? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih juga kerana menjemput saya dan Cik Khair hari ini. Baik, Kota Buku ini adalah sebenarnya sebuah agensi yang berperanan sebagai nukleus perbukuan. Menjadi hub
untuk memastikan kesemua pemain industri berdaya saing dan juga terus-menerus menghasilkan pembaca dalam Malaysia. Jadi sekaligus dalam kita memenuhi mandat asal penubuhan Kota Buku ini, kita juga menyokong aspirasi pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan tidak, yang pastinya at this point of time, bila ada sahaja kerangka madani yang sangat cantik ini, kita berperanan untuk memastikan semua rakyat Malaysia, tidak kisah di mana mereka berada, di Lembah Kelang, di Sungai Petani, di Kota Baru, untuk mendapat akses kepada memahamkan buku yang ada ini. Konsep yang telah digarapkan dengan begitu cantik oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Jadi tugas kita untuk memastikan semua rakyat Malaysia mendapat akses kepada buku madani dan memahamkan, dan sekaligus memahamkan dan menjadikan merealisasikan konsep yang telah digarapkan. Ya. Kalau boleh Encik Khair boleh perincikan apakah tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk merealisasikan konsep ini melalui peranan Kota Buku ini. Okey, Kota Buku sebagai sebuah agensi yang pertama kita ingin membina infrastruktur perbukuan. Jadi kita e-bookkan buku ni. Jadi ada e-booknya. Maksudnya orang seperti yang Puan Adibah sebutkan tadi, seluruh negara mereka boleh dapat akses kepada buku ini melalui pembelian melalui e-book di Kota Buku. Ini perkara pertama yang kita buat. Selepas e-book ini kita bercadang untuk membuat audio book supaya pemahaman ini akan lebih bersasar dan ramai orang akan dapat kemudahannya, dan seterusnya kita nak buat braille supaya semua pihak tidak dikesampingkan dalam hal ini. Okey. Apakah perincian e-book? Bagaimanakah untuk mengakses e-book buku madani ini? Okey. E-book madani ini boleh didapati melalui laman sesawang www.bookcapital.my. Bookcapital.my adalah laman sesawang untuk Kota Buku Digital Malaysia yang kita sedang bangunkan. Baik. Di dalam laman sesawang itu, jika tuan sendiri masuk dan memuat turun, tuan akan dapat melihat e-book yang mana e-book itu, kalau saya boleh kongsikan sedikit ya. Kalau ini fizikalnya, ini adalah e-booknya. Kenapa kita kata memberi akses yang lebih luas? Kerana apa? Kerana e-book yang kita hasilkan ini, kalau saya boleh tunjuk, kita boleh pergi ke chapter yang seterusnya, ataupun ini yang sangat menarik sekali, kalau kita ada contohnya ahli masyarakat yang mungkin rabun dan memerlukan font yang lebih besar dan sebagainya, boleh dibesarkan ataupun dikecilkan, begitu. Dan lihat, dia bukan bentuk PDF yang biasa. Tidak. Jadi kerana apa? Kerana ini adalah sangat penting bila kita menghasilkan e-book ini, kita mahu memberikan dengan izinnya user experience yang sangat baik kepada semua rakyat Malaysia. Jadi kalau kita baca sebelah malam, kita mahu tukarkan backgroundnya dan sebagainya. Dan kalau kita boleh tukar fontnya pun, font yang kita mahukan boleh ditukar-tukarkan. Begitu. Okey, maksudnya boleh dimuat turun melalui seperti yang Cik Khair sebutkan sebentar tadi, bukan sahaja e-book dalam bentuk ini, kita juga dalam masa yang terdekat ini akan menambah feature-feature dengan izinnya, dengan feature-feature yang terkini, termasuklah audio kepada buku ini. Jadi, dari segi audio bagaimana? Adakah ia ditafsirkan melalui satu demi satu perkataan ini, ataupun dalam bentuk jis buku ini diceritakan kembali? Bagaimana Encik Khair? Audio kita akan baca. Kita akan pilih seorang yang suara sedap. Pengacara kita contohnya kan. Kita sedang dalam proses. Kita sedang cari orang untuk kita akan bacakan dan orang akan dengar. Maksudnya kalau kita masuk dalam kereta, dalam perjalanan pejabat, kita boleh dengar. Dan ini agak kuat berlaku di negara barat. Tapi di Malaysia ni audiobook masih lagi dalam proses pengembangan. Adakah ia sama dengan konsep podcast?
Oh ya. Ya, sangat similar. Ya, Terima kasih. ya, betul. Bagaimana pula untuk mentafsirkan buku ini dalam bentuk visual? Ya, anak-anak muda kita sekarang lebih tertarik dengan YouTube, video-video berbentuk sebegini untuk belajar. Bagaimana pula Encik untuk dia mendekati golongan sebegini? Sebab itu dalam salah satu daripada aspek madani ni adalah tentang daya cipta. Kena ada daya cipta, kreativiti yang ada ni. Ini perkara yang patut dibuat. Dan kita tahu bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah mengatakan bahawa ini visi dia dan dia sahaja yang menentukan. Dia hanya memberikan kerangka supaya masyarakat mengisinya. Dan ini kita harapkan selepas ini akan ada banyak diskusi, akan ada banyak pentafsiran kepada perkara ini, dan antara perkara yang paling penting adalah daya cipta. Salah satu elemen dalam madani ini, dan kita mengharapkan bahawa generasi muda akan melihat ini sebagai satu bentuk baharu. Sebab tu dalam lapan kerangka ekonomi, perundangan, daya cipta memainkan peranan yang penting, dan kita harapkan masyarakat akan mengambil ini sebagai satu usaha yang berterusan untuk menambah baikkan Malaysia. Sebab kita ingin mengangkat kembali negara kita Malaysia ke persada antarabangsa supaya Malaysia lebih dihormati. InsyaAllah. Okey, apakah harapan untuk Puan Adibah melihat masyarakat kita lebih rapat dengan buku? Ya, sekarang bukan saja buku dalam bentuk fizikal, malah kita cerakinkan lagi dalam bentuk audio, dalam bentuk software sebegini, dalam bentuk file sebegini. Ya, okey. Harapan kita di Perbadanan Kota Buku sangat besar kerana kita ingin menerajui inisiatif perbukuan digital bukan hanya di Malaysia dan juga di rantau Asia. Kalau kita lihat ya, 2015 dengan izin internet user penetration hanyalah sebanyak 70.75%. 2023 menghampiri 90%. Maksudnya apa? Lebih ramai rakyat di seluruh Malaysia mempunyai akses kepada internet. Jadi kita kata apa? Kalau untuk mendapatkan buku madani secara fizikal ini mungkin agak limitnya berada di KL, boleh datang dan mendapatkan di Kuala Lumpur, tetapi kalau berada di Ceruk-Ceruk atau di mana-mana sahaja, anda boleh terus mendapatkan e-book ini secara berbayar, dan juga ada yang percumanya di laman web. Ya, jadi pilihannya banyak. Sama ada buku fizikal, anda boleh baca juga di tab, dan juga insya-Allah nanti akan ada dalam bentuk audio pula dan kita boleh cerakinkan lagi dalam bentuk visualnya pula. Saya boleh berlakonnya lah. Suara boleh. Okay. Terima kasih banyak-banyak kepada kedua-dua tetamu kita pada hari ini. Terima kasih kepada Encik Muhammad Khair Ngadirun, Ahli Lembaga Pengarah Perbadanan Kota Buku. Terima kasih juga kepada Puan Adibah Omar, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kota Buku, dalam memberikan sedikit penerangan berkenaan dengan Kota Buku, platform e-book sebarkan Malaysia Madani. Baiklah, kita